ini. Okey, baik. Bab yang ke-9 iaitu pertempatan di Malaysia. Baik, untuk kamu semua, okey, asas dia. Okey, apa itu pertempatan? Pertempatan ialah tempat, diambil daripada perkataan tempat. Okey, place. Okey, ataupun tempat. Jadi, kita kata sebagai bab 9 ini berkaitan dengan tempat-tempat. Jenis tempat-tempat di Malaysia. Jenis tempat, cikgu. Ya. Ada tempat tu yang padat, ada tempat tu yang jarang. Ada tempat tu yang kita kata sebagai sederhana. Dan ada tempat tu juga yang dia ada corak. Dia punya corak. Jadi kita nak mengenali corak-corak pertempatan supaya kita tahu. Supaya kita tahu jenis corak pertempatan di sesuatu tempat. Sebagai contoh, kalau kita lihat, gambar di atas ini menunjukkan Kuala Lumpur pada tahun 1900. Ini yang ini. Ini gambar Kuala Lumpur, pada tahun 1900. Dan kegiatan perlombongan biji timah telah menyebabkan Kuala Lumpur semakin berkembang, menjadi sebuah kawasan pertempatan yang dihuni oleh ramai penduduk. Jadi kita nak lihat di sini iaitu, kalau kita lihat, dapatkah anda menceritakan jenis dan pola pertempatan di Kuala Lumpur pada tahun 1900 berbanding dengan sekarang? Yang sebelah kanan tu Kuala Lumpur sekarang lah. Yang ini Kuala Lumpur sekarang lah sebenarnya. Jadi, kita nak lihat jenis-jenis pertempatan dan kita akan lihat pola pertempatan. Ini yang sangat penting. Ya, pola pertempatan di Malaysia ini sangat penting untuk kita ketahui. Jadi, kalau katakan ada mana-mana bahagian yang kamu tak faham sepanjang pengajaran cikgu, kamu boleh tulis dalam Zoom chat dan tanya. Ya, jangan diamkan diri. Boleh Isyani? Boleh Cadence? Dan juga Harshita? Boleh Okey, baik. So, kita akan mulakan dengan jenis-jenis pertempatan di Malaysia. Okey. Jenis pertambahan. Pertempatan. Kalau kita lihat di sini ya. Pertambahan jumlah penduduk pada setiap tahun menyebabkan berlakunya perubahan dan pertambahan kawasan kediaman atau pertempatan. Dan pertempatan di Malaysia, ingat terbahagi kepada dua jenis. Pertempatan dibahagikan kepada dua jenis iaitu pertama pertempatan di bandar dan yang kedua pertempatan luar bandar. So ada dua iaitu pertempatan bandar dan yang kedua pertempatan luar bandar. Baik. Kita mulakan dengan pertempatan bandar. Dan pertempatan bandar merujuk kepada kawasan pertempatan yang mempunyai jumlah penduduk yang padat. Ini. Jumlah penduduk yang padat. Itu di bandar. Di bandar memang padat. Dan ciri pertempatan bandar di Malaysia. Kalau kita lihat jumlah penduduk melebihi 10,000 orang. Maknanya bandar tu kalau lebih daripada 10,000 orang, itu dipanggil bandar. Dan bandar itu akan mempunyai kemudahan asas yang pelbagai. Apa itu kemudahan asas, cikgu? Mungkin ada yang bertanya, kemudahan asas ini termasuklah iaitu bekalan air, kemudian juga elektrik. Ini asas. Kemudian ada juga kawasan rumah dan juga perniagaan. Ini adalah kemudahan asas yang terdapat di kawasan itu. Begitu juga satu lagi mungkin kita boleh ambil iaitu adanya sekolah. Itu semua adalah kemudahan asas. Itu maksud kemudahan asas yang disediakan di kawasan bandar. So dia banyak. Di bandar mempunyai kemudahan asas yang pelbagai. Dan kemudian kawasan kediaman. Apa itu kawasan kediaman, cikgu? Kawasan kediaman ialah kawasan rumah. Dan rumah-rumah biasanya bercirikan moden. Ciri moden maknanya apa? Rumah itu dibuat daripada batu,
kemudian ada tingkap, okey, yang dibuat daripada cermin, kemudian juga okey, rumah tu sama ada rumah teres, rumah 2 tingkat ataupun juga rumah apa kita kata high rise ataupun rumah pangsa. Kalau kita lihat macam ni kan. Inilah dia. Okey, rumah-rumah, okey, penempatan rumah biasa, okey, rumah-rumah bawah ni rumah teres. Okey, rumah teres tingkat, ada rumah teres 2 tingkat. Kemudian juga ada rumah seperti bangunan-bangunan pangsa, okey, kondominium ataupun apartmen. Itu adalah kediaman. Maknanya rumah-rumah tempat tinggal yang ada ciri-ciri moden. Kipas, lampu dan sebagainya lah. Itu kawasan bandar. Ingat kawasan bandar jumlah penduduk melebihi 10,000 orang. Kemudian kemudahan asas ada bekalan air, elektrik dan juga pelbagai lagi, serta rumah-rumah berciri moden. Dan di bandar terdapat kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi maknanya kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Kegiatan menghasilkan income. Dan contoh kegiatan ekonomi itu adalah seperti perindustrian, industri, perniagaan, bisnes, pembinaan, kemudian juga pentadbiran dan juga ada perkhidmatan ataupun servis. Jadi inilah kita kata sebagai 4 ciri penempatan bandar. Okey, ada 4 ciri penempatan bandar iaitu jumlah penduduk melebihi 10,000 orang, kemudian kemudahan asas yang pelbagai, kawasan kediaman berciri moden dan satu lagi terdapatnya kegiatan ekonomi. Okey. So itulah dia. Okey, ciri-ciri penempatan di bandar. Okey. Ada soalan tak nak tanya? Ada tak mana-mana bahagian yang tak faham ataupun kamu nak tanya apa-apa daripada nota ini iaitu penempatan bandar ni? Tak ada Okey, tak ada Alright, good. Okey, kalau ada tak faham nanti tanya Baik. Ini penempatan bandar. Okey. Dan kalau kita lihat sebagai contoh di sini bagi tahu Bandaraya Miri. Okey, Miri di Sarawak merupakan bandaraya pertama di Malaysia yang bukan berstatus ibu negeri. Pada 20 Mei 2005 bandaraya ini telah diberi gelaran sebagai Bandaraya Peranginan. Baik, untuk pengetahuan kamu, bandaraya ni adalah iaitu kita kata jumlah penduduk dia, bandaraya jumlah penduduk dia melebihi 100,000 orang. 100,000 orang itu dikatakan bandaraya. Dan kalau di Malaysia, kebanyakan bandaraya adalah ibu negeri. Contoh, Shah Alam, Bandaraya Shah Alam, ibu negeri bagi Selangor. Kemudian Kuching adalah bandaraya bagi bandaraya Kuching, itu adalah ibu negeri Sarawak. Kemudian bandaraya Ipoh, itu adalah ibu negeri Perak. Georgetown, yang ini Georgetown kalau kita lihat dia panggil Bandaraya Georgetown. Juga adalah Georgetown ialah ibu negeri bagi Pulau Pinang. So kebanyakan bandar-bandaraya ini adalah ibu negeri. Namun begitu, Miri di Sarawak juga telah mendapat status bandaraya. Walaupun dia bukan ibu negeri. Kerana apa? Kerana bilangan penduduk yang telah mencapai 100,000 orang. Jadi itulah ciri-ciri bandar dan juga bandaraya Baik. Kemudian satu lagi penempatan yang kita nak belajar ialah penempatan luar bandar. Luar bandar. Apa itu penempatan luar bandar, cikgu? Luar bandar ini merujuk kepada kawasan pertempatan. Maknanya kawasan tempat tinggal
yang mempunyai kepadatan penduduk yang rendah. Maknanya kepadatan penduduk tidak padat. Mungkin sederhana padat atau mungkin juga jarang. Tapi biasanya sederhana padat lah. Dan antara ciri-ciri pertempatan luar bandar di Malaysia ini adalah seperti yang pertama, jumlah penduduk dia kurang daripada 10,000 orang. Kurang daripada 10,000 orang. Okay. Dan kemudahan asas tu ada, bukan tak ada. Kemudahan asas seperti bekalan air, bekalan elektrik, sekolah ada, tapi minimum. Minimum. Contohnya kalau di kampung-kampung ni, biasanya luar bandar ni di kampung tau. Di kampung kebiasaannya sukar untuk mendapat kemudahan sambungan internet. Ataupun kita kata talian internet di kampung memang susah nak dapat. Kerana apa? Kerana kurang disediakan. Kalau di bandar memang banyak disediakan kemudahan internet. Di luar bandar kurang. Jadi sebab itu dia kata kemudahan asas yang minimum. Yang minimum ya. Dan kawasan kediaman pula macam mana? Kawasan kediamannya biasanya sederhana dan juga bercirikan tradisional. Tradisional ni maknanya apa? Berciri-cirikan kampung lah. Sebagai contoh macam ni kan. Kalau kita lihat kawasan kampung. Rumah-rumah bercirikan apa ni? Cirikan kampung. Dia ada bumbung yang tinggi. Kemudian dia ada beranda kat depan. Ada tanam pokok bunga. Dan juga ada di belakang tu ada kawasan kebun kecil. Jadi ini adalah kawasan pertempatan yang bercirikan tradisional. Berciri tradisional. Dan kalau kita lihat, apakah kegiatan ekonomi yang banyak terdapat di luar bandar? Kegiatan ekonomi yang banyak terdapat di luar bandar terhad, terutama dalam pertanian. Pertanian, industri desa dan penternakan. Pertanian ni bermaksud apa? Bercucuk tanam lah. Seperti gambar ni kan. Ada kebun cili. Nampak kebun cili. Wah, kan. Kebun cili. Cili dia. Kan. Panjang-panjang. Ini cili merah ni. Kalau makan ni sedap ni. Kan. Kebun cili. Okey. Jadi itu banyak terdapat di kawasan luar bandar. Dan kalau kamu lihat di bawah ni, inilah dia penternakan. Penternakan lembu. Di mana kalau kita lihat aktiviti penternakan lembu memang banyak terdapat di kawasan luar bandar. Kawasan luar bandar. Nampak tu? Aktiviti penternakan lembu. Baik. Pertanian kita tahu, peternakan kita tahu, cikgu. Industri desa ni apa, cikgu? Industri desa ni adalah merujuk kepada industri, industri berasaskan pertanian, dan penternakan. Industri yang berasaskan pertanian dan peternakan dan biasanya dijalankan secara kecil-kecilan. Kecil-kecilan. Contohnya apa? Contohnya, dekat kampung ada kilang tak? Ada kilang, tapi kilang-kilang bukan kilang besar-besar buat air semua tau. Ataupun kilang handphone ke, kilang kereta, bukan. Dia biasanya kilang apa tau? Kilang keropok, ataupun kilang kicap, ataupun juga kilang sambal belacan. Ini dikatakan sebagai industri desa. Nampak tak? Ini industri berasaskan pertanian dan penternakan. So di dalam bentuk kecil-kecilan seperti kilang keropok, kilang kicap, kilang sambal belacan, kilang sos ikan,
kemudian kilang apa lagi kilang ikan kering, banyak, memang banyak. Okey, namun dibuat secara kecil-kecilan. So ini semua dipanggil sebagai industri desa. Inilah dia industri desa. Okey. Jadi ya, kilang biskut pun boleh, kilang biskut pun boleh. Ya, betul, kilang biskut ni, kilang batik. Ya, kilang buat kain batik tu kan. Kain batik, baju batik itu juga adalah industri desa. Industri desa. Ya, betul. Jadi, kalau kita lihat inilah dia, okey, ciri-ciri pertempatan di luar bandar. So tadi kita dah tengok, okey, ciri pertempatan bandar dan ini adalah ciri pertempatan luar bandar. So, ada soalan tak nak tanya tentang ciri pertempatan luar bandar ni? Ada nak tanya tentang ciri pertempatan luar bandar? Faham ke ni? Faham ke ni? Boleh okey, baik, bagus. Okey. Harshita boleh, Cadence boleh, Jingru dan juga pelajar-pelajar lain. Okey, Ashraf, boleh Ashraf? Darwish Hakimi, Devin, boleh okey, jadi kita telah mempelajari dua pertempatan, iaitu yang pertama pertempatan bandar, dengan ciri-ciri dia, dan juga satu lagi kita telah pelajari iaitu pertempatan luar bandar serta ciri-ciri pertempatan luar bandar di Malaysia. Jadi cikgu harap kamu semua boleh faham tentang perbezaan kedua-dua ini. Baik. Dan kita akan masuk kepada pola pertempatan. Boleh kita masuk pola pertempatan? Boleh kita teruskan dengan pola pertempatan? Boleh? Okey, baik. Ramai yang kata okey dan boleh. So, kalau kita lihat di sini, iaitu kita nak lihat berkaitan dengan pola pertempatan. Apa itu pola pertempatan? Kita mulakan pola pertempatan. Pola pertempatan sebenarnya ialah corak atau reka bentuk susunan. Reka bentuk corak atau reka bentuk susunan kawasan kediaman manusia. Corak atau reka bentuk susunan kawasan kediaman manusia di sesuatu tempat atau di sesuatu kawasan. Dan secara umumnya, terdapat 4 pola pertempatan yang wujud di Malaysia. 4 pola pertempatan iaitu ada berpusat, ada berkelompok, ada berjajar dan juga ada berselerak. So ada 4 jenis pertempatan. Ataupun jenis pola pertempatan. So kita pergi kepada pola pertempatan yang pertama iaitu pola pertempatan berpusat. Berpusat. Baik, apa itu pertempatan berpusat dan bagaimanakah pola corak reka bentuk susunan kediaman di kawasan pertempatan berpusat? Begini. Kalau pertempatan berpusat, rumah atau bangunan akan dibina secara rapat. Maknanya dia rapat-rapat. Di sesuatu kawasan, di kawasan yang menjadi tumpuan penduduk. Dia rumah tu dibina rapat-rapat di kawasan yang menjadi fokus ataupun tumpuan penduduk di suatu kawasan itu. Dan biasanya terdapat di kawasan persimpangan jalan raya ataupun taman perumahan. Contohnya pertempatan di Bandar Tun Razak ataupun iaitu di Kuala Lumpur. So kalau kita lihat inilah contoh gambar dia. Baik. Jika kita lihat di sini,
Okey. Simpang 4 jalan raya ni ya. Simpang 4 jalan raya ini menjadi tumpuan penduduk di mana di simpang inilah pelbagai bentuk bangunan wujud. Seperti ada rumah, ada rumah apartmen kat sini. Kemudian juga ada rumah-rumah yang disusun berhampiran dan rapat antara satu sama lain. Kemudian ada terdapat bangunan pejabat, dan juga bangunan-bangunan lain. Begitu juga terdapatnya ada sekolah kat sini. Kemudian ada masjid kat sini. Jadi, segala kegiatan ekonomi tertumpu di simpang jalan raya ini. So, ini bermaksud apakah pola pertempatan ini? Inilah pola pertempatan berpusat. Ataupun dipanggil sebagai dalam bahasa Inggeris dipanggil centralized. Dia centralized di mana? Semua tertumpu di simpang 4 ini. Jadi kebiasaannya pola pertempatan ini banyak kat mana? Di kawasan bandar-bandar. Sama ada di Shah Alam ke, di Kuala Lumpur ke, ataupun di Ipoh, di Johor Bahru, atau di Seremban. Semuanya kita kata pola pertempatan ini berpusat di simpang jalan raya. Di simpang jalan raya. Jadi ini dikatakan sebagai pola pertempatan yang berpusat. Dan kalau kita lihat seperti makluman di sini, terdapat kemudahan. Kemudahan yang melibatkan apa? Pusat perniagaan, kemudian ada pelabuhan kadang-kadang, dan juga kadang-kadang ada rumah ibadat. Rumah ibadat ni merujuk kepada masjid, ada kuil, kemudian ada tokong kat situ. Itu dipanggil pertempatan berpusat. Okey. Baik. Kemudian ini pertempatan berpusat yang pertama, pertempatan yang pertama. Pola pertempatan yang kedua pula ialah pertempatan berkelompok. Ini berkelompok. Berkelompok ni macam mana cikgu? Berkelompok ni kalau kita lihat Baik, berkelompok ni adalah susun atur rumah. Rumah-rumah yang ada di kawasan pertempatan berkelompok ni, susun atur rumah tu adalah secara berkelompok dan terancang. Berkelompok dan terancang di sesuatu kawasan, dan terdapat juga di kawasan pertempatan rancangan pembangunan tanah persekutuan seperti Felda Trola di Perak, Felda Air Tawar dan juga Felda Sahabat. Baik, macam mana kelompok ni cikgu? Macam ni. Kalau kamu diberi gambaran, ini kebanyakan rumah-rumah dibina rapat-rapat. Tapi di kelompok yang pertama. Ini kelompok pertama. Dan kemudian, jalan sikit akan jumpa, yang ini pula kelompok yang kedua. Ini kelompok yang kedua. Maknanya berkelompok ni maksudnya apa? Pertempatan yang terkumpul di sesuatu tempat yang berbeza-beza. Seperti kelompok pertama dan kelompok yang kedua. So ini banyak terdapat kat mana cikgu? Banyak terdapat di kawasan Felda. Felda ni sebenarnya ialah kawasan pertanian. Kawasan pertanian yang banyak terdapat di Perak, di Pahang, di Negeri Sembilan, di Johor. Jadi inilah dia pertempatan berkelompok. Baik, setakat ni bandar, iaitu pertempatan berpusat dan berkelompok. Boleh faham Berkelompok boleh faham tak? Berkelompok boleh faham Alright, good. Pertempatan berkelompok. Ya, bagus. Baik. So, kalau kita lihat seterusnya, pertempatan berjajar. Yang ketiga pertempatan berjajar. Sekejap. Cikgu ambil pen jap. Ambil pen nak take note jap. Pertempatan berjajar. Mana pula? Latihan.
Okey, dan juga yang ini adalah okey, baik. Okey, kalau kita lihat di sini pertempatan berjajar. Apa itu berjajar, cikgu? Jom kita tengok apa itu berjajar. Baik, pertempatan berjajar ialah pertempatan di mana corak dia corak atau reka bentuk susunan kediaman rumah kediaman ialah rumah atau bangunan itu dibina di sepanjang sepanjang jalan raya ataupun di tepi pantai. Sepanjang jalan raya ataupun tepi pantai. Dan dia kelihatan tersusun secara deretan, maknanya secara berderet sahaja. Dan hampir seragam, maknanya hampir sama. Dan terdapat di kawasan pinggir laut dan sepanjang sungai. Contohnya di sepanjang Sungai Rajang di Sarawak dan pesisir pantai Kuala Besut. Pesisir pantai maknanya tepi-tepi pantai lah. Kuala Besut di Terengganu. Baik, contoh pertempatan berjajar. Inilah dia contoh pertempatan berjajar. Kalau kita lihat, mana pula dia begini, berlari pula dia. Baik. Pertempatan berjajar seperti ini. Nampak? Kalau kita lihat, rumah-rumah. Kalau kita tengok rumah ni dibina, ini jalan raya. Sepanjang jalan raya ini, kalau kita lihat, sepanjang jalan raya ini terdapatnya rumah-rumah yang dibina mengikut kepada jalan raya itu. Nampak? Pertempatan jalan raya berjajar di sepanjang jalan raya. Mungkin juga pertempatan berjajar di sepanjang tepi-tepi sungai seperti yang ini. Ini juga pertempatan sepanjang pinggir sungai. Di tepi sungai. Ini sungai. Kan? Ini sungai. Jadi ini juga boleh dikatakan sebagai pertempatan berjajar. Berjajar maknanya iaitu dibina sepanjang jalan raya atau tepi pantai ataupun juga di tepi sungai. Jadi itulah maksud kepada pola pertempatan berjajar. Tu. Dan itu yang ketiga. Dan kalau kita lihat yang keempat, pola pertempatan berselera. Pertempatan berselera. Bagaimanakah yang berselera? Ini yang terakhir. Bagaimana yang dikatakan berselera? Iaitu rumah dan bangunan dibina secara berselera. Berselera ni maknanya berterabur. Berterabur. Dan ianya berjauhan antara satu sama lain. Dan kelihatannya bertaburan dan tidak seragam. Maknanya dia tidak ikut apa-apa pattern. Dia tak ikut apa-apa pattern. Dia main macam tu je. Maknanya macam main banner je macam tu kan. Dan terdapat pola pertempatan berselera ini terdapat di kawasan kampung, di kebun-kebun kecil getah dan sayur. Contohnya di mana? Di Bukit Tinggi, di Pahang dan juga di Kundasang, Sabah. Di sana memang pertempatan memang berselera seperti yang kita lihat seperti inilah. Dalam peta macam ni, nampak tak? Walaupun ada jalan raya, walaupun ada sungai, tapi rumah sebuah di sini, kemudian jauh sikit sebuah di sini, jauh sikit sebuah di sini, jauh sikit sebuah di sini. Dia sebuah di sini, sebuah di sini, sebuah di sini. Dia tidak ikut apa-apa pattern. Dia bertaburan. Jadi itu dipanggil pola pertempatan berselera. Pola pertempatan berselera. Jadi inilah dia kita kata sebagai
Okey, pola pertempatan. Kita belajar 4 pola pertempatan. Okey, iaitu pertempatan berpusat. Dan sebelum itu kita tahu apa itu pola pertempatan. Pola pertempatan tu sebenarnya corak dia. Corak atau reka bentuk susunan. Dia reka bentuk susunan kawasan kediaman manusia di sesuatu tempat atau sesuatu kawasan. Dan pola pertempatan tu ada 4. Pertempatan berpusat, berkelompok, kemudian juga berjajar dan juga berselerak. So ada 4. Okey. Baik. So hari ini kita telah belajar tentang pola pertempatan dan juga satu lagi iaitu jenis pertempatan. Jenis pertempatan. Jenis pertempatan dan pola pertempatan. Baik. Ada soalan nak tanya tak? Ada tak soalan nak tanya sebelum kita buat aktiviti seterusnya? Ada tak soalan nak tanya? Ya. Yeah. Okey, tak ada cikgu. Okey. Kalau tak ada, tadi kita dah tengok jenis pertempatan dan juga pola pertempatan. So sekarang ini adalah masanya untuk cikgu. Okey, kita tengok betul-betul realitinya di Malaysia. Kat mana dan bagaimana nak kenali pertempatan luar bandar dan bandar serta nak tengok pola pertempatan tu. Betul ke wujud cikgu pola pertempatan seperti itu? Kita nak tengok secara yang sebenar. Okey. Jadi untuk tengok yang sebenar itu, maka cikgu akan bawa kamu terbanglah. Macam biasalah. Cikgu bawa kamu terbang. Terbang ke mana? Okey. Selalu cikgu sebut nama terbang-terbang ni. Okey. Jadi okey.